Air pasang pagi, surut pukul 5. Nona bangun pagi, siram pokok bunga. Wow, kemain riang ria, cikgu. Saya dengar suara merdu nyanyi dari jauh tadi. Cikgu buat apa ni, cikgu? Oh Hanif, sekarang ni cikgu tengah basuh bunga-bunga cikgu dalam pasu. Cantik betul, cikgu. Saya tengok ada yang ini. Oh, di sini pun ada gubahan lagi ni, cikgu. Ya, betul Hanif. Wow, cantiknya gubahan ni dengan... Cikgu, saya rasa pasu ni sangat unik, cikgu. Ada Ya, betul. bentuk gajah ni, cikgu. Macam mana cikgu buat ni? Nak tahu rahsianya macam mana? Kena tunggulah lepas ni. Hai semua, Assalamualaikum. Kita dalam satu lagi episod Club Craft Didik di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Abang Hanif nak tanya juga apa khabar rakan-rakan saya di rumah. Semua sihat-sihat belaka? Saya berharap semua sihat ya. Dalam rancangan Club Craft Didik ni, kita ingin memperkenalkan dalam kurikulum intipati yang termasuk craft, yang termasuk seni dan juga kreativiti. Itu sangat penting kan? Tadi juga kita dah tengok, pelbagai tengok ni. Pasu-pasu cantik, gubahan yang cantik. Apa yang kita nak buat ni? Kalau nak tahu, kita kena tahu dulu siapakah tenaga pengajar kita. Sama-sama kita saksikan profil beliau. Ya, itu dah kita sudah saksikan profil guru tersebut iaitu Cikgu Juraiti binti Mohtar dari SMK Lancang Pahang. Cikgu, Assalamualaikum. Apa khabar, Cikgu? Waalaikumsalam Hanif. Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, sebenarnya kan saya pasti saya dengan rakan-rakan saya di rumah tak sabar-sabar ni sebab banyak benda cantik di depan mata kita ni. Apa yang kita nak buat hari ni, Cikgu? Okey, sebagaimana yang kita dah dapat clue-cluenya tadi ya Hanif ya. Sebenarnya hari ini kita nak buat pasu bunga menggunakan bahan terbuang, dan bahan terbuang yang kita gunakan hari ini adalah botol sabun. Menggunakan bahan terbuang, saya suka tu cikgu, dengan kita sentiasa mengamalkan kita semula. Cikgu, saya perhatikan ada botol sabun di depan saya ni. Betul. Apakah bahan-bahan lain yang kita perlukan untuk projek pasu botol sabun? Okey, betul Hanif. Selain daripada botol sabun yang kita perlukan ya Hanif, kita perlukan alat lain seperti gunting ya. Gunting? Kita perlukan gunting. Saya ada gunting di sini, cikgu. Okey, bagus. Seterusnya kita perlukan pisau. Pisau pun saya ada. Kena jaga-jaga ni, cikgu. Ya, betul. Tajam Hanif. Tajam berbahaya. Okey, seterusnya kita perlukan apa ni? Saya rasa ni pen penanda papan putih, cikgu. Okey, betul. Dan seterusnya kalau Hanif tengok di atas meja Hanif terdapat tisu basah. Tisu basah, baiklah, ini pun penting. Ada tisu basah. Selain daripada alat dan bahan ini, kita perlukan sedikit aksesori untuk menampakkan kita punya pasu bunga lebih kelihatan menarik. Contohnya Hanif, kat sini cikgu sediakan beberapa bentuk. Bentuk apa ni? Comel, cikgu. Saya rasa ada biji mata lah. Ya, betul. Ada bentuk-bentuk binatang lain ni. Di tangan saya ada biji mata, ada gajah. Kat sini pun cikgu ada nampak ada apa ni? Kumbang pun ada. Kumbang pun ada, butang. Okey, dan seterusnya untuk kita melekatkan abdomen yang ada pada sabun kita ni tadi, botol ni tadi, kita perlukan skru. Kita perlukan skru. Sebab apa? Kalau Hanif tengok di depan cikgu ni, kita ada menyambungkan setiap abdomen yang ada pada pasu kita ni. Oh, cikgu, yang seperti cikgu katakan, saya nampak skru yang menyambungkan sayap kepada abdomen. Betul. Saya katakan pada sabun, botol sabun ini. Betul. Okey, dan satu lagi. Ya, ini aksesori yang cikgu sebut tadi aksesori yang cikgu sebut tadi. Dan satu lagi, jeng. Apa tu? Apa benda tu, cikgu? Saya Ini tak pasti. adalah gulungan kertas. Gulungan kertas. Itu sahaja yang kita perlukan. Cuma cikgu nak tambah satu lagi, kita perlukan gam puat.
Okey, gam kuat. Sebab kita nak tampal mata tu nanti. Macam yang cikgu tunjuk di sini. Baik, saya pun ada gam kuat cikgu. Ada lagi bahan ke cikgu atau itu saja bahan Okey, kita? setakat ini itu sahaja bahannya. Cuma cikgu nak pesan satu perkara, bila kita membeli botol sabun, kita membeli botol sabun, kita perlu menanggalkan label dia terlebih dahulu. Baik. So macam mana cara kita nak tanggalkan label pada botol sabun kita? Baik, Kita cikgu, saya rasa kan mesti kita semua nak tahu macam mana nak tanggalkan label ni, macam mana nak teruskan projek kita. Tetapi kita akan berehat sebentar. Kawan-kawan seri rumah, cepat-cepat ambil botol sabun, ambil bahan-bahan yang kita perlukan tahu, sebab kita nak buat sama-sama. Pastikan kita terus bersama di Club Craft Didik. Kembali bersama kami di Club Craft Didik di Didik TV KPM. Hari ini Abang Hanif sebenarnya ditemani oleh Cikgu Ju dan Cikgu, hari ini sama-sama kita sedang buat pasu botol sabun. Ya, betul. Cikgu, dan Cikgu terangkan bahan-bahan kita semua dah ada. Apakah langkah-langkah yang kita nak buat untuk nak siapkan pasu botol sabun ni? Okey, baiklah. Langkah pertama untuk menghasilkannya tadi selepas kita mencabut label adalah kita melakar objek tersebut. Kita mula melakar, Cikgu. Ya. Okey, Hanif, kita mulakan dengan membuat kepala itik terlebih dahulu. Kepala itik. Okey, mana bahagian atas botol ni, Jadi, Cikgu? teknik yang betul, Hanif kena pegang macam ni, Hanif. Oh, pegang macam ni. Takut tersalah nanti. Baik. Okey, step yang pertama, kita perlu membuat bulatan di tepi bahagian penutup botol ni. Bulatan di tepi bahagian botol sini. Jangan terlalu tebal ya. Yang ni untuk kepala dia sahaja. Baik, betul ke saya buat ni, Cikgu? Nampak cantik, Hanif. Okey, selepas kita dah buat bulatan seperti ini, kita pusingkan macam ni pula. Peluk. Okey, peluklah itik tu. Sayang itik kan. Cikgu peluk belah kiri, saya peluk belah kiri kita juga. tengok. Okey. Kemudian pastikan di tengah-tengah ni, Hanif. Tengok ya. Di sini cikgu tanda satu titik. Cikgu buat satu titik di sini di tengah-tengah garisan ni. Apa guna titik ni, Cikgu? Saya tanda jugalah dulu. Okey, tanda dulu. Saya tanda di sini. Okey, cikgu terangkan. Okey, tanda titik ni adalah untuk kita mendapatkan garisan yang seimbang bagi membentuk mulut itik tu. Oh, mulut itik. Maknanya kalau saya ke bawah sangat, panjanglah mulut dia, Cikgu. Panjanglah paruh itik tu. Jadi kita kena gunakan kreativiti kita, gunakan kemahiran kita dalam mengimbangi sesuatu objek ataupun lakaran yang kita lukis. Saya agak macam botol yang pakai baju kemeja ke, Cikgu? Ada collar di situ. Menarik dah tu. Okey, selepas kita buat lakaran untuk kepala itik ini, kita nak buat ekor dia pula. Ekor pula. Jadi macam mana ekor dia? Kalau kita dah buat bahagian kepala ni, bahagian penutup ni untuk jadi kepala itik, bahagian belakang ni, bahagian belakang, belakang botol sini, ni, bukan bahagian pemegang Betul. Bahagian yang bertentangan dengan pemegang ni kita buat untuk ekor. Untuk ekor. Kalau nak buat ekor ni, kita tak boleh terus melukis, melakar. Kita kena mulakan dulu aras untuk membuat pasu tu. Contohnya, Hanif, kita baringkan pula. Tadi kita peluk dia, sekarang kita baringkan dia. Macam bayi dah, Cikgu, botol kita ni. Kita peluk, kita angkat. Kita kalau nak buat kerja-kerja seni ni, Hanif. Okey, sambil tu cikgu tunjuklah ya. Sambil cikgu tunjuk, saya tepuklah botol saya. Macam bayi betul, Cikgu. Tepuklah. Tengok dulu ya. Tengok dulu. Sebab kita punya proses pembelajaran mestilah bermula dari kita melihat terlebih dahulu. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, cikgu buat macam ni ya, Hanif. Ini adalah garisan. Maksudnya inilah penanda aras nanti untuk cikgu menghasilkan badan itik tu nanti. Okey. Daripada pemegang, Cikgu, daripada pemegang yang paling bawah sekali. Ya, betul. Boleh buat sekarang? Ya, boleh garisan tengok, yang Cikgu. lurus ya. Saya cuba. Macam ni, Cikgu? Ya, betul. Tapi cikgu nampak macam terlalu ke bawah tu. Cuba Hanif tegakkan. Terlalu ke bawah, nampak tak Cikgu? garisan tu terlalu ke bawah. Tapi tak apa, Hanif, tak apa. Ini kan percubaan. Kita kan baru belajar. Tak apa, kita teruskan, Hanif. Kita belajar dari kesalahan, Cikgu. Betul. Maknanya ini terlalu bawah, sepatutnya atas sedikitlah. Anggaran 1 cm atas, Cikgu. Selepas itu, untuk bahagian yang belakang ni, kita gunakan teknik yang sama juga. Kita buat satu garisan. Sama macam tadi. Kalau boleh nak sama tinggi dengan yang sebelum tadi. Sama tinggi. Ya. Kalau kita nak tengok sejauh mana ketepatan dia, kita tengok macam ni. Okey, macam ni. Macam ni. Kita nak tengok. Okey, kiri dengan kanan ni. Allah, jauh beza, Cikgu. Jauh bezanya.
kalau sekiranya Hanif tersalah lah, katakan murid-murid di rumah sana tersalah melakar, senang saja. Tadi cikgu suruh sediakan tisu basah. Tisu, itulah guna tisu Ya, basah. betul. Tisu basah tu adalah tujuan dia untuk memadamkan garisan kita yang tersalah tu, Hanif. Baik, maknanya saya boleh saya boleh mula semula cikgu ni. Okey. Boleh tak saya garis balik atas ni cikgu? Yang Boleh. bawah ni saya padamkan. Boleh. Baik. Kemudian cikgu nak ajar macam mana kita nak menghasilkan ekor dia pula. Okey? Ekor. Kita dah ada macam kepala, mana nak kita dah hasil? ada badan, ekor pula. Tadi cikgu cakap nak buat ekor dia, Hanif. Betul, Jadi cikgu. cikgu terbalikkan macam ni botol ni. Balik macam ni Dan pula. cikgu buat bentuk begini. Ini adalah untuk ekor itik kita hari ini. Boleh nampak tak? Boleh, cikgu. Macam tu inilah. terus. Okey, bentuknya. Kemudian cikgu akan buat kepak dia. Macam mana nak buat kepak dia? Baik. Cikgu ambil garisan di tepi ni tadi. Okey, nampak tak? Cikgu ambil garisan tepi ni tadi. Okey, cikgu gariskan kat sini. Okey. Lepas tu cikgu cantum je kat sini. Baik, cikgu. Senang je. Cikgu teruskan lagi untuk membuat kepak dia. Dan kepak dia mestilah kiri dan kanan. Kepak kena kiri yang memang. Ya, Cikgu, dan sebenarnya saya baru sedar, saya tersalah lagi cikgu. Ekor dia bercantum dengan mulut pula. sebab tu cikgu cakap tadi, So, langkah Hanif dah salah. Dah salah. Tapi tak apa, nanti cikgu bagi masa kat Hanif. Cikgu Boleh. tunjuk dulu, nanti ada masa nanti kita betulkan Hanif ya. boleh betul. Okey. Kerana kalau kawan-kawan saya di rumah, adik-adik kan, kalau tersalah, jangan risau, jangan sedih. Guna saja tisu basah dan boleh lakar balik cikgu. Betul. Baik cikgu, lepas ni adakah kita akan mula potong cikgu? Okey, selepas kita dah membuat lakaran, semua bahagian yang ada pada botol ni ya, murid-murid kita perlu gunakan, jangan buang. Okey, jangan buang. Dan langkah seterusnya, selepas kita dah membuat lakaran, kita perlu menggunakan pisau. Dan Guna seperti pisau. biasa, jika kita menggunakan peralatan yang tajam, kita perlu bantuan orang yang lebih dewasa. Betul. Okey? Saya setuju cikgu. Kepada mereka, rakan-rakan saya di rumah kan, pastikan ada penjaga ke, ibu bapa ke, ataupun abang-abang, kakak-kakak yang lebih berusia, boleh tolong sama-samalah buat kraft ni. Bukan je boleh betul. tolong cikgu, mengeratkan Silaturahim. Itu penting. Sebab tu gunanya kita ada pembelajaran kan. Betul, cikgu. Okey, cikgu tak nak melengahkan masa, kita nak buang bahagian-bahagian ni, kita nak pisah-pisahkan dia. Okey. Langkah berikutnya, kita tekan mata pisau kita ni dekat botol ni. Berhati-hati. Betul. Okey. Cikgu, saya rasa pisau kena jauh daripada kita Ya, lah. betul. Jauh daripada badan. Sebenarnya bukanlah jauh, ikut keselesaan sebenarnya. Baik. Kalau sekiranya Hanif lebih suka dari jarak jauh, okey, boleh jarak jauh. Tapi pada cikgu suka dekat supaya cikgu boleh buat dengan teliti. Betul, cikgu. Okey Hanif, cikgu dah pun siapkan potongannya. Cantiknya cikgu. Cikgu, saya pun buat silap mata cikgu. Saya tengah buat kemasan sikit je lagi. Macam mana dah boleh potong. jadi? Sedangkan tadi macam tak jadi. Tapi tak apa Hanif, kita jangan buang masa. Tapi tak apa, Okey, cikgu. jangan buang masa. Jadi macam mana langkah seterusnya? Okey, sebelum lagi? kita mencantumkan bahagian-bahagian yang telah kita potong ni ya, murid-murid, kita perlu buat sedikit memurnikan sayap itik kita ni. Sayap itik, cikgu. Cara dia macam mana? Bukanlah sayap dia satu saja yang besar macam ni. Ya, betul. Okey, sayapnya biasa kalau kita tengok ke depan cikgu ni, contoh cikgu ni, okey, kalau kita tengok sayap dia ada cantik. terpotong-potong ni. Ding Betul. ting ting. Macam kipas ting. saja saya tengok. Macam tu untuk menunjukkan rupa realistik itik tu ya. Betul. Okey, untuk kita buat motif itik ni, sayap dia yang pertama kita kena buat satu garisan tengah ni. Kita buat garisan tengah dahulu, Okey, cikgu. kita buat garisan tengah dulu. Kemudian fungsi dia adalah dalam seni kita ada keseimbangan. Okey, Hanif, dalam seni kita belajar tentang keseimbangan. Keseimbangan, Okey, jadi betul. kita nak line-line itu, kita nak garisan-garisan tu sama besar. Okey, kita Sama. nak garisan dia tu sama besar. Jadi, cikgu buat satu garisan tengah. Betul. Kemudian cikgu gariskan lagi, cikgu gariskan lagi. Oh, cikgu buat kiri satu, lepas tu kanan satu. Ya, betul. Inilah teknik untuk melakar dengan baik Saya ya. akan cuba, cikgu. Yang Okey, kita tengah di tengok. kanan, tengah di kiri. Tak Okey. payah pakai pembaris, cikgu. Ya, dalam seni kita boleh buat, Betul. Hanif. Okey, sekiranya kita tengok kita punya sayap itik ni macam besar sangat, kita boleh kecilkan. Kita boleh buat satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Terpulang pada kreativiti kita. Bagi halus lagi, Ya, cikgu, bagi halus. Selepas cikgu dah buat garisan, cikgu perlu gunting. Yang ni Baik, Hanif kita kena ikut gunting sama semula. cikgu lah. Okey, kita gunting sayap ni. Okey, berhati-hati ya, perlahan. berhati-hati. Betul. Okey, cikgu tunjukkan langkah dia. Ikut garisan lakaran yang kita buat tadi.
Okey, tadi kita buat sayap dia, sekarang kita nak buat ekor dia. Masih menggunakan teknik yang sama, Hanif. Teknik sama cikgu. betul. Macam berbunga, berkipas di situ. Betul. Tapi kalau kita nak cantik ya, kita betulkanlah hujung-hujung ni. Okey, satu cantik dan sebenarnya yang paling penting adalah untuk keselamatan. Betul. Jangan biarkan garisan-garisan yang kita tinggalkan ni tajam, bahaya. Tajam. Betul, cikgu, Sebab saya kanak-kanak bila dia tengok kan pasu bunga, cantiknya pasu bunga ni, mesti dia nak sentuh punya. Bila sentuh kalau tajam sangat berbahaya. Tercucuk mata. Kita tak nak Tercucuk jadi, cikgu. pula. Betul, Dah jadi cikgu. Kasim selamat. Seterusnya bila kita dah buat macam ni ya murid-murid, kita perlu apa? Kita perlu lekatkan kepak ni dengan badan dia. Baik, macam mana kita nak lekatkan ni cikgu? Tadi cikgu ada sebut penggerudi, betul tak? Betul. Tapi kalau anak-anak murid di rumah sana tak ada penggerudi ni, kalau tak ada kita boleh gunakan paku tekan. Guna paku tekan. Maknanya kita akan tekan di sini sampai kita buat lubang ya cikgu? Ya, kita tebuk lubang dan kita letak paku tekan. Tapi biasanya kalau paku tekan kita boleh tekan je terus. Tak perlu kita tebuk lubang terlebih dahulu. Betul. Tapi disebabkan hari ini cikgu nak ajar, cikgu menggunakan skru. Cikgu menggunakan skru supaya kita punya binaan pasu bunga kita ni kukuh ataupun kita panggil konkrit dalam bahasa seni dia ya. Betul. Supaya bila kita gunakan dia tahan lama lah. Baik. Okey, Macam mana tapi cikgu kalau masukkan skru tu cikgu? kita kena tebuk lubang dia dulu. Okey, masukkan penebuk lubang. Kemudian berhati-hati ya murid-murid di luar sana. Kalau yang masih kanak-kanak ni kan berminat, suruhlah abang, suruhlah ayah kan. Kadang-kadang ibu pun takut nak guna ni. Okey, cikgu pun takut tapi cikgu cuba dulu. Betul. Okey, Jaga-jaga, pastikan kita tebuk lubang atas dan bawah ni atas dan bawah ni supaya kita punya kepak ni seimbang. Seimbang. Dan cikgu saya rasa juga kalau kita ada tebuk dua lubang, maka kepak kita tidak akan ke kiri dan ke kanan. Betul, ya, cikgu, betul. Jadi seterusnya untuk melengkapkan pasu bunga itik kita Baik. caranya adalah kita kena ambil satu helai kertas. Satu helai kertas. Ni kertas apa-apa ke? Kertas ni putih sebenarnya terpulang pada kita. Cikgu suka lagi kalau kita guna kertas-kertas terpakai. Contohnya majalah lama, surat khabar. Kita cuba memeksimumkan bahan kitar semula. Betul. Okey. Semuanya ada elemen kita semula lah di sini, Okey, cikgu. betul. Adakah Jadi, kertas tu perlu keras ke atau tak dia juga surat khabar pun boleh semestinya lembut surat lah? khabar. Kalau katakan kita dapat kertas yang nipis, yang lembut, jadi kita perlu lapiskan banyak sikitlah Lapis supaya banyak dia sikit. tebal. Baik. Jadi caranya bila kita dah lipat macam tu ya, kita gulung-gulungkan dia. Gulung-gulung pula cikgu. Kita gulung-gulungkan dia. Jadi jangan lengahkan masa, kita masukkan kertas tadi dekat bahagian lubang yang ada pada penutup Kita botol letak ni. di sini, cikgu. Mana je saya kena gulung kecil. Baik. Masukkan. Cantik, masuk cikgu. tak? Boleh dah. Okey, ketuk-ketuk sikit, ketuk-ketuk sikit. Sikit. Macam tu. Ketat dekat sana supaya dia tak tercabut lah. Okey, kalau kat sini nampak tak fungsi kertas ni sebagai leher dia. Okey, sebagai leher. Dan macam Betul. mana nak jadikan leher itik ni? Kan ada lubang kat sini. Kita masukkan saja ya murid-murid. Nampak susah. Nampak susah. Tapi kalau kita buat dengan kesabaran yang tinggi, okey, dengan fokus, dah jadi. Dah cantik dah cikgu. Cantik saya akan tak? cuba masukkan Kita saya punya tengok pula. Hanif buat Betul cikgu, dia kena bagi banyak sikit kertas macam cikgu cakap. Dia ketat. Boleh cikgu nak komen sikit dah Hanif. Ya, cikgu. Kenapa susah nak masuk tu? Kenapa pula cikgu ni? Sebab Hanif buat tak kemas. Tak kemas. Baiklah, tak apa. Sambil saya nak betulkan leher itik saya ni, Betul. kita akan berehat sebentar cikgu. Cikgu Baik, ajar Hanif. saya cara yang terbetul. Boleh, Hanif, Baik, boleh. kawan-kawan dan adik-adik di rumah, jangan ke mana-mana. Abang nak cuba masukkan kepala itik ni. Cepat-cepat ambil air, nanti kembali dengan kami di Kelab Kraft Didik TV KPM. Saya cuba sekejap. Macam mana ni cikgu?
Okey, baiklah. Tak lengkap sekiranya kita bagi macam ni je kita punya pasu bunga kita ni. Okey, sebab kita nak gambar itik. Jadi, cikgu telah beli aksesori seperti mata ni. Oh, Okey. cikgu pilih warna apa cikgu? Cikgu pilih warna kuning. Warna kuning. Saya ambil biru lah cikgu. Okey, Cantik baiklah. mata itik kita, Wah, cikgu. cantiknya. Tapi kalau dalam seni, sesuailah tu Hanif. Sebab kita perlu gunakan warna pro dan kontra. Warna pro dan kontra, cikgu? Dalam seni kita ada warna pro, ada warna kontra. Jadi macam mana kita nak tampal punya mata ni pada kepala itik ni tadi. Pada macam kepala ni, itik. kita gunakan gam kuat. Gunakan gam kuat. Kemudian dekat bahagian kita tengok kepala ni tadi, bahagian buncung itik ni ya. Betul. Mulut itik ni ada satu garisan dan kita tampal mata itik ni di tengah-tengah supaya mata itik ni seimbang Oh, di atas topi. Oh, di atas topi okey. Di tapi atas mengikut topi. garisan tengah-tengah tadi ya, cikgu. Buat dulu, nanti cikgu tunjukkan ya. Baik. Okey. Ini contoh cikgu dah siapkan. Murid-murid kat luar sana boleh nampak kan? Kita mestilah menampal mata itik kita tu dalam keadaan yang seimbang. Jadi seterusnya, kita Seimbang nak ya, bagi seimbang. Itu Dan seterusnya penting. kita nak bagi itik kita ni nampak lebih menarik. Betul. Kita letakkan apakah ini? Apa namanya ni? Span Hanif? je? Yes. Span hijau? Ya, sponge bunga ni kita masukkan dari bahagian itik kita tadi. Kat Baik. badan dia tu ya. Di bahagian abdomen yang cikgu Ya, sebut. betul. Kita Ya, masukkan. saya akan masuk di sini. Yang ni cikgu suka part ni. Sebab tu tadi cikgu menyanyi-nyanyi. Oh, cikgu. Ha. Oh, betul cikgu. Dan seterusnya kita perlukan bunga lah. Okey, selain daripada kita boleh hias menggunakan bunga-bunga tiruan, kita pun boleh guna pasu kita ni untuk gubahan bunga-bunga semula jadi. Bunga-bunga semula jadi. Contohnya macam ibu kita minat bunga keladi ke kan. Letak je tanah dalam ni dan boleh semai bunga kat sini. Saya tengah sibuk ni menggubah sikit bunga saya rasa dah. Okey cikgu, apa pandangan cikgu mengenai hasil seni saya hari ini? Okey, pada pendapat cikgu sejujurnya, Sejujurnya, sejujurnya silakan, kan, cikgu. Sejujurnya Jelita nampak itik saya. itik tu sangat nampak Jelita. anggun dan jelita. Siap ada eyeshadow biru lagi ya. Okey, betul lah tu yang Hanif buat sekarang ni satu kreativiti ataupun kita panggil dia craft tangan yang menarik. Okey, yang menarik di samping Terima kasih, kita. cikgu. Sama-sama. Di samping menarik, kita dapat menjimatkan orang kata pencemaran alam. Betul. Okey, kita boleh guna pakai semula bahan-bahan yang terbuang. Selain daripada itik, kalau Hanif nampak kat depan cikgu ni, okey, murid-murid kat depan cikgu boleh nampak ini gambar apa? Gajah cikgu tentunya. Gajah. Tapi gajah ada eyeshadow juga cikgu di Ya, sini. ini gajah betina. Gajah betina. Sebab kalau kita kata gajah ni kenal dengan belalai dia, betul tak? Jadi kita cuba menimbulkan elemen belalai di situ supaya murid-murid di luar sana boleh nampaklah. Okey, ini adalah gajah. Apa perasaan Hanif hari ini? Saya rasa kita pelajari hari ini. Sebenarnya cikgu saya rasa ini sangat menarik kerana satu kita ada cara-cara untuk mengitas mula yang bukan saja kita tak nak bazir ni boleh pelihara alam semula jadi. Betul. Nombor dua, saya suka sebab ini adalah benda yang boleh mencantikkan rumah kita. Betul. Bilik kita di bilik kelas juga, bilik darjah. Betul. So saya rasa eloklah murid-murid rakan-rakan saya di rumah semua cepat-cepat ambil botol sabun tu kan boleh buat sama-sama. Betul. Ya, tapi cikgu yang paling penting kalau kita buat ni, apa benda kita guna pisau, kita guna gunting, keselamatan. Betul. Baik, keselamatan adik-adik kalau nak buat, nak potong-potong tu pastikan ada orang yang lebih dewasa, ada abang, kakak, ibu, bapa ya. Jaga sama-sama. Dan cikgu apa lagi cikgu nak nasihatkan untuk murid-murid kita di rumah? Tak ada lagi. Cuma cikgu kata nak satu pesanan nasihat cikgu adalah hargailah alam sekitar kita. Betul, cikgu. Saya setuju, cikgu. Dan dengan itu, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Juraiti binti Mohtar ya, untuk hasil ilmu yang seni dan kreativiti yang kita ada hari ini. Dan juga nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di Club Craft Didik TV KPM. Bye semua.